Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada anak-anak pelajar cikgu di rumah. Jadi diharapkan semuanya sihat dan berada di dalam keadaan yang selamat. So kita teruskan dengan pembelajaran kita untuk tajuk 3.6 hormon tumbuhan, iaitu bahagian yang terakhir sekali untuk bab 3. Okey. Jadi dalam bahagian yang ini, apa yang pelajar perlu capai, iaitu hasil pembelajarannya ialah pelajar dapat menyatakan maksud hormon tumbuhan. Yang kedua, dapat memberi contoh hormon tumbuhan. Yang ketiga, membuat inference tentang kesan oksin ke atas gerak pertumbuhan. Yang keempat, dapat menerangkan peranan oksin dalam gerak balas tropisme. Dan yang kelima, menyatakan kegunaan hormon oksin dalam pertanian. Okey. So, kita belajar bab 3 ni melibatkan sistem endokrin manusia. Jadi bagi manusia, gerak balas terutamanya untuk bahagian rangsangan dalam, dia akan merembeskan hormon. Okey. So sama juga dengan tumbuhan. Tumbuhan pun dia ada gerak, dia ada terima rangsangan dalaman. So tumbuhan juga merembeskan hormon. Okey. So apa yang dimaksudkan dengan hormon tumbuhan? Okey. Hormon tumbuhan adalah bahan kimia yang dihasilkan oleh tumbuhan. Okey. So apa fungsinya? Okey, samalah macam manusia juga. Dia antara fungsinya mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan pokok. Jadi contohnya hormon tumbuhan ada oksin, ethylena, gibberellin, cytokinin dan asid absisik. Okey. Kemudian kita akan banyak bincangkan peranan oksin dalam bab ni. So oksin ni dihasilkan di meristem apex, iaitu pada hujung pucuk dan hujung akar. Jadi ingat lagi, meristem apex iaitu tempat di mana proses mitosis berlaku. So pertumbuhan pun berlaku dekat situlah dengan adanya mitosis. So oksin dirembeskan di bahagian tersebut, iaitu meristem apex, iaitu hujung pucuk dan hujung akar. Okey. So di bahagian hujung pucuk dan hujung akar ni ada satu struktur yang kita sebut sebagai coleoptil. Okey. So perkataan coleoptil ni akan banyak digunakan dalam chapter ni, coleoptil. Iaitu apa coleoptil ni? Coleoptil adalah selaput perlindungan yang meliputi hujung pucuk muda tumbuhan. Selaput perlindungan yang duduknya dekat hujung pucuk semasa pucuk tu nak keluar. Okey. Terutamanya tumbuhan monocotyledon seperti oat dan rumput, iaitu yang mempunyai urat selari. Okey. Semasa tumbuh keluar dari permukaan tanah. So sebaik sahaja anak benih memecahkan permukaan tanah, daun akan keluar melalui penghujung coleoptil. Okey. So digambarkan dekat sinilah. Okey. So di bawah coleoptil ni lah dirembeskan, dekat coleoptil ni lah dirembeskan hormon oksin. Okey, yang bermaksud untuk meningkatkan. Jadi coleoptil bukan hormon. Coleoptil ni ialah bahagian tumbuhan yang dekat hujung pucuk
hujung pucuk. Dan koleoptil ni lah yang merembeskan oksin. Okey, apakah kesan oksin ke atas gerak balas pertumbuhan? Okey, so kita boleh rujuk buku Bioscore di muka surat 109. Untuk nota cikgu ni memang merujuk kepada Bioscore, jadi boleh lengkapkan Bioscore sekali. Okey, so mudah untuk awak ulang kaji nanti. So kesan oksin ke atas gerak balas pertumbuhan. Jadi kita bacakan kat sini. Eksperimen menunjukkan kesan oksin ke atas gerak balas koleoptil jagung setelah diberi beberapa jenis rawatan. Okey, eksperimen ini dilakukan dalam gelap. Okey, nampak? Eksperimen ni menggunakan pokok jagung dan ada beberapa jenis rawatan. Okey, kita akan tengok apa yang dimaksudkan dengan rawatan. Dan yang penting, eksperimen ni mesti dilakukan dalam gelap tanpa sumber cahaya dan pemerhatian dilakukan selepas 3 jam. Okey, apa yang dibuat dalam eksperimen ni? Okey, yang pertama, kita sediakan koleoptil jagung iaitu biji benih yang belum bercambah. Okey, yang mengeluarkan koleoptil dia. Bukan belum bercambah, dia dah bercambah lah. Dia dah keluarkan koleoptilnya. Okey, so beberapa rawatan yang dimaksudkan ialah, okey, ni ialah rawatan dia lah. Rawatannya. Okey, maksudnya sekarang ni bukan satu koleoptil je kita ada. Kita kena ada 5 koleoptil untuk 5 jenis rawatan. Okey, so koleoptil yang pertama kita buang hujung koleoptil tu. So hujung koleoptil dibuang. Hujung koleoptil tidak dipotong. Tak perlu buat apa-apa. So maksudnya biji jagung ni yang dah tumbuh koleoptil letak dalam bekas yang gelap ni, tak ada sumber cahaya dan kita biarkan dia tumbuh tanpa kita buat apa-apa lah. Iaitu kita tak ada potong koleoptil tu. Okey, tidak dipotong. Okey, kerana dan kita biarkan selama 3 jam. Okey, selepas 3 jam kita dapati koleoptil tumbuh tegak ke atas. Okey, so koleoptil tu boleh tumbuh, pucuk jagung tu boleh bertumbuh dan dia tumbuh tegak ke atas. Okey, pertumbuhan tu menunjukkan hormon oksin dirembeskan. Hormon oksin dirembeskan iaitu di hujung pucuk. Maksudnya pokok koleoptil tu naik macam biasalah. Okey, tu untuk yang pertama. Yang kedua, kita potong. Yang kedua ni baru kita potong. Hujung koleoptil dipotong. Okey, so ini ialah koleoptil yang telah dipotong. Okey, kalau asalnya dia ada yang lengkung ni. Okey, so apa yang berlaku selepas 3 jam? Didapati bahawa koleoptil tu tidak tumbuh. Maksudnya bila kita buang bahagian atas koleoptil tu, tak ada pertumbuhan berlaku. Okey, maksudnya tak ada oksin. Maka tiada pertumbuhan. Okey, boleh faham ya? Okey, yang ketiga, rawatan yang ketiga, hujung koleoptil yang dipotong diletak semula. Okey. So, kita potong koleoptil tu, lepas tu kita letak balik. Okey. So, nak guna yang atas tadi pun boleh jugalah kan. So, hujung koleoptil dipotong, diletak semula. Didapati bahawa selepas 3 jam, koleoptil tu tumbuh tegak ke
atas juga. Maksudnya pertumbuhan berlaku. So, maksudnya kat sini walaupun coleoptile tu dipotong, oksin tu boleh meresap. Yang dirembeskan dekat coleoptile tu meresap ke bawah dan merangsang pemanjangan sel. Okay. Oksin ni kita kata dia membantu, kita kata dia adalah hormon pertumbuhan yang membantu pertumbuhan dengan cara macam mana? Dengan memanjangkan sel tu. Okay, nanti kita akan explain. Okay. Dan rawatan yang keempat, hujung coleoptile dipotong dan diletak blok agar. Blok agar ni macam jelly lah. Okay. So, apa yang berlaku? Ni blok agar. Potong, letak blok agar, letak coleoptile balik. Kan? So, coleoptile ni masih boleh tumbuh ke atas. Kerana apa? Kerana oksin boleh meresap dalam blok agar. Okay. So, kita nak kaji sifat oksin ni. Oksin ni dirembeskan dekat hujung pucuk. Oksin ni merangsang pertumbuhan. Dia boleh meresap dalam blok agar. Tapi yang akhir sekali ni, rawatan kelima, hujung coleoptile dipotong dan diletak mika. Mika ni sejenis logam. Didapati bahawa coleoptile tidak tumbuh kerana mika menghalang peresapan oksin. Okay. So, itu adalah eksperimen yang dijalankan untuk mengkaji kesan oksin. Okay. So, soalan tanya, kenapa eksperimen ni dijalankan dalam keadaan gelap? Okay. Kerana yang pertama, untuk memastikan coleoptile ni tumbuh tegak ke atas. Okay. Sifat oksin ni, dia dirembeskan, okay, dan dia sangat sensitif kepada cahaya. So, kehadiran cahaya akan mempengaruhi taburan oksin dalam tumbuhan. Okay. Sebab itu, kalau kita tengok pokok ataupun pucuk ni, dia akan membengkok ke arah cahaya. Itu yang awak dah belajar sejak dari sekolah rendah lagi. Pokok kalau letak dalam pasu yang ada pokok kan. Okay, kalau letak sumber cahaya kat sini, kan. Okay, kalau letak ada sumber cahaya, cahaya masuk dari sini. So, tumbuhan tu akan membengkok ke arah cahaya. Kerana apa? Sebenarnya, tu masa awak belajar dekat sekolah rendah ke. Tapi bila kita dah masuk kepada part hormon ni, barulah kita tahu sebenarnya hormon oksin ni, hormon oksin ni lah yang menyebabkan keadaan tu berlaku. Oksin dia akan disensitif kepada cahaya, dan kehadiran cahaya akan mempengaruhi taburan. Apa maksud taburan? Maksudnya tempat location dia dirembeskan tu. Mempengaruhi taburan oksin dalam tumbuhan. So, kesimpulan daripada eksperimen di atas yang ada banyak rawatan tadi, kesimpulannya ialah yang pertama, oksin dihasilkan di hujung pucuk atau coleoptile jagung. Di mana zon tersebut adalah tempat mitosis berlaku, zon pembahagian sel. Itu yang kita dah belajar. Oksin ni boleh meresap ke bawah, iaitu ke zon pemanjangan. Nanti kita akan lihat zon pemanjangan tu apa. Yang ketiga, oksin boleh meresap
melalui blok agar tetapi tidak melalui kepingan mika atau medium pepejal. Okey, itu telah dibuktikan. Arah cahaya mempengaruhi taburan oksin. Okey. Dan yang kelima, fungsi oksin ialah merangsang. Sini poin yang penting. Yang pertama tadi yang arah cahaya ni kena fahamkan, dan oksin merangsang pemanjangan sel. Dalam exam kena tulis yang pemanjangan sel ni ni. Fungsi oksin tu apa? Fungsi dia merangsang pemanjangan sel pada zon pemanjangan ataupun dekat untuk pertumbuhan. Okey, apa dia zon-zon pembahagian pemanjangan tu? Okey, sebenarnya dekat hujung pucuk, okey, kita boleh bahagikan zon tu kepada 3. Okey. So ini ialah pucuk. Pucuk pokok. Pucuk. So zon ni proses mitosis atau pembahagian sel ni berlaku dekat zon yang pertama. Ini zon pertama, zon yang kedua, zon yang ketiga. Kan? Sebab bila sel ni membahagi, pucuk ni akan naik ke atas. Okey, sel tu akan tertolak ke bawah. So zon yang pertama ialah zon pembahagian sel. Okey, di mana sel ni mengalami mitosis. So bila dia membahagi, dia akan tertolak ke bawah lah. Bila masuk kepada bahagian bawah ni, nama dia ialah zon pemanjangan. Okey, zon pemanjangan, di mana dekat zon pemanjangan ni berlaku proses pemanjangan sel. Katalah yang dekat atas, yang di atas zon pembahagian ni, sel tu saiz dia kecil je. Okey. Tapi bila masuk zon pemanjangan, dia akan jadi panjang. Okey. Zon pemanjangan, dan selepas dia memanjang, dia masuk zon yang ketiga, iaitu zon pembezaan. Kalau pokok tu kalau sel tu duduk dekat hujung ni, dia jadi epidermis. Kalau sel tu duduk dekat bahagian yang tengah-tengah, mungkin dia jadi xilem. Itu ialah zon pembezaan, di mana sel tu mengalami pembezaan. Okey. So 3 zon pucuk ni kena tahu. So oksin dihasilkan di hujung coleoptile. Coleoptile iaitu di zon pembahagian. Jadi gambar ni memang penerangan ni untuk zon-zon tu. Okey. Yang ini zon yang pertama lah. Okey. Zon yang pertama. Yang kedua, oksin akan meresap ke bawah ke dalam zon pemanjangan sel. So, oksin dihasilkan dekat sini, meresap dekat zon pemanjangan. Okey, sebenarnya oksin yang dirembeskan dekat zon pembahagian ni akan meresap secara sekata je pada zon pemanjangan. So, taburan oksin tu sekata dan menyebabkan sel memanjang pada kadar yang sama. Okey. Pada kadar yang sama. Itu dalam keadaan dia yang biasalah. Dan kesan gerak balas ni ialah coleoptile ni akan tumbuh tegak ke atas. Okey. So, untuk oksin ni sebenarnya kesan dia sangat berbeza. Kesan dia berbeza pada pertumbuhan pucuk dan akar. Macam kita bincangkan tadi, gambar ni gambar pucuk. Okey, so kita katakan oksin akan merangsang pemanjangan sel pada pucuk. Tapi kita
tengok graf ni. Okey, graf ialah tentang kepekatan, peratus rangsang ni maksudnya pertumbuhan dia lah. Untuk pucuk dengan akar melawan kepekatan oksin. Melawan kepekatan oksin. Okey. So, bila kita baca ke kanan, maksudnya kepekatan oksin ni meningkat. Okey. So, apabila kepekatan oksin ni semakin meningkat kepekatan oksin bagi pucuk, peratus untuk dia merangsang pertumbuhan pucuk tu semakin meningkat. Okey. Semakin meningkat. Maksudnya sampai sini lah. Pucuk ni dia akan bertumbuh bila oksin tu tinggi, tapi dia ada kepekatan yang cukup jugalah, kepekatan yang maksimum, yang optimum. Yang optimum. Melebihi. Kalau semakin tinggi kepekatan oksin tu, nampak graf turun ni menunjukkan oksin ni tak boleh terlampau banyak juga. Dia akan merencatkan. Tapi untuk pertumbuhan, dia sampai dekat sini je lah. Okay, maksudnya mesti ada kepekatan yang sesuai untuk oksin. Untuk pucuk. Pucuk memerlukan kepekatan oksin yang tinggi untuk merangsang pemanjangan sel. So, dalam kepekatan dia kepekatan oksin bahagian per sejuta ni. Okey. So, menunjukkan kepekatan dia yang cukup tinggi untuk merangsang pemanjangan sel. Pertumbuhan tu berlaku. Tapi bagi akar ni yang dekat dalam tanah tu, dia tak boleh tak boleh oksin yang banyak. Okey, so akar memerlukan kepekatan oksin yang rendah untuk merangsang pemanjangan sel. So, kesan oksin kepada pucuk dengan akar ni bertentangan. Kalau untuk pucuk, bila oksin tu tinggi, pemanjangan sel tu boleh berlaku. So, maksudnya pertumbuhan berlaku. Tapi untuk akar, bila kita tengok kat sini, kalau kepekatan oksin tu semakin lama semakin tinggi, maka semakin tinggi kepekatan, akar ni bukan makin naik, dia makin turun. Okey, graf akar menunjukkan berlaku perencatan lah. Maksudnya akar tu tak bertumbuh. Okey, so nanti yang ni yang kita akan bincangkan. Okay, jadi oleh kerana kepekatan oksin tadi cikgu kata kena sesuai, tak boleh terlampau tinggi untuk pucuk, kesan dia ialah boleh menyebabkan pucuk tu terbantut. So sebenarnya oksin ni boleh digunakan sebagai racun. Racun herba. Herbisid ni ialah racun rumpai. Okey, racun rumpai. Rumpai ni ada yang confuse. Cikgu, rumpai ni sebenarnya elok ke tak elok? Okey. Baik ke tak baik kan? Jadi sebenarnya kalau kita tanam pokok dekat pasu ke, dekat atas tanah ke, kita nak pastikan pokok yang kita tanam tu mendapat nutrien yang cukup kan. Okey. Kita tak naklah ada pokok-pokok rumput-rumput ke yang tumbuh dekat keliling dia. Yang maksudnya ada pokok-pokok renek biasanya kan. Yang tumbuh tu kita akan cabut dia sebab dia mengganggu lah kan. Nanti akan menyerap
nutrien yang dekat dalam tanah tu sekali. So selain daripada kita kalau ladang yang besar-besar tu disemburkan herbisida. So herbisida ni bukan baja, herbisida ni adalah racun. Herbs tu ialah herba lah. So herbs ni herba ataupun biasanya disebut sebagai racun rumpai. Rumpai ni mengganggu pokok yang kita tanam. So kita gunakan oksin dalam kepekatan yang tinggi untuk merencatkan. Akar dia akan direncatkan. Jadi bila akar direncatkan, pokok tu tak akan tumbuh. Okey. So dalam tajuk ni kita akan belajar dua gerak balas, iaitu gerak balas tropism. Ada gerak balas fototropisme dan gerak balas geotropisme. So kena fahamkan dua gerak balas tropisme ni, fototropisme dengan geotropisme. So apakah yang dimaksudkan dengan tropisme? Tropisme ni adalah gerak balas pertumbuhan pada hujung pucuk dan hujung akar. Tropisme ialah gerak balas pertumbuhan, iaitu di hujung pucuk dengan hujung akar. Sebab pokok ni tumbuh, pertumbuhan yang utama berlaku dekat dua bahagian tu, di mana arah pertumbuhan bergantung kepada arah rangsangan. Contohnya kalau pucuk, rangsangan cahaya lah kan. Akar ni kita sebelum ni kita bincangkan akar ni rangsangan dia air, tapi kali ni kita bincangkan dari segi lain, iaitu geotropism. So gerak balas oleh rangsangan cahaya dipanggil fototropisme. Gerak balas oleh rangsangan cahaya dipanggil fototropisme. Manakala gerak balas oleh rangsangan graviti dipanggil geotropisme. So pucuk dia akan bertumbuh ke arah cahaya kan. So kita sebut fototropisme positif. Fototropisme positif. Akar membengkok menjauhi cahaya dipanggil fototropisme negatif. So akar tumbuh ke arah tarikan graviti ke bawah dipanggil geotropisme positif. Manakala pucuk menjauhi tarikan graviti dipanggil geotropisme negatif. So kita ada fototropisme dengan geotropisme. So fototropisme, foto tu cahaya, kita sebut untuk rangsangan cahaya lah. Jadi kita cuma bincangkan untuk pucuk dengan akar. Kalau pucuk memang tumbuh ke arah cahaya, so dia sebut sebagai fototropism positif. Akar dia tak tumbuh ke arah cahaya, jadi kita sebut sebagai fototropisme negatif. Yang akar tumbuh ke arah graviti. Kalau dari segi graviti pula kita sebut sebagai geotropism kan, kalau kita bincangkan. So untuk akar dia akan tunjukkan geotropisme positif. Tapi pucuk menjauhi cahaya, so pucuk akan disebut sebagai geotropisme negatif. Maksudnya pucuk ni bukanlah kita bincang untuk fototropism je. Nah, yang geotropism pun kita akan bincangkan sebab kita gunakan gambar yang seterusnya ni. Sebab apa? Sebab
Okey, nanti ada satu gambar tu. Okey, kita tengok yang ni dulu. Fototropisme. Fototropisme ialah gerak balas terhadap cahaya. Gerak balas pertumbuhan terhadap cahaya. Okey, so biasanya cahaya kita akan bincangkan tentang pucuk. Okey, eksperimen menunjukkan kesan cahaya ke atas koleoptil. Okey, so pucuk tumbuhan ni ataupun koleoptil ni, kalau kita biarkan dia dalam keadaan yang menerima cahaya yang sekata. Cahaya sekata kita ataupun tak ada cahaya, okey. Kita dapati tadi dalam eksperimen sebelum ni, koleoptil tu akan tumbuh tegak ke atas. Di mana kita tahu dekat bawah koleoptil tu, dekat bahagian koleoptil tu, hormon oksin dirimbiskan dekat zon pembahagian dan oksin tu akan meresap ke bawah. Jadi sel-sel dekat zon pemanjangan akan memanjang. Ada 3 zon tadi yang kita dah bincangkan. So kesannya ialah koleoptil tumbuh tegak ke atas. So taburan oksin adalah sekata. Sekata meresap ke zon pemanjangan dengan sekata juga. So pemanjangan juga berlaku dengan sekata atau kadar yang sama. Okey. Ini ialah apabila kita letakkan sumber cahaya yang sekata. So ni ialah sumber cahaya yang sekata. Jadi kesannya ialah koleoptil ni tumbuh ke atas dengan sekata juga. Tapi sekiranya, yang ini yang kedua, sekiranya kita letakkan sumber cahaya dari satu arah sahaja. Okay. So pokok kita tahu kalau letak cahaya dekat arah ni, daripada arah ni, pokok akan tumbuh ke arah cahaya. Okay. So koleoptil tumbuh ke arah cahaya. Apa yang berlaku sebenarnya, kenapa jadi macam tu? Sebenarnya koleoptil ni mula-mula dia rimbiskan oksin tu, dan oksin tu turun ke bawah, meresap ke bawah. Okay. Tapi disebabkan ada cahaya daripada satu arah, apa yang berlaku ialah oksin ni akan lari daripada cahaya tu. Dia akan berada dekat kawasan yang kurang dapat cahaya, kawasan yang teduh. So oksin sebenarnya bergerak menjauhi cahaya dan terkumpul di kawasan yang teduh. Okey. So oksin tu terkumpul dekat kawasan yang teduh. Apabila kita hantar cahaya dekat satu arah dari sebelah kanan, oksin tu lari ke sebelah kiri. Okey. Dan apa yang berlaku ialah untuk bahagian pucuk ni, kan kita dah bincang oksin akan merangsang pemanjangan pucuk. So bila pucuk tu bila oksin tu lari dekat satu area je, kat sini kurang, dekat area ni kurang oksin, kan. So kawasan ni lah yang akan mengalami pemanjangan sel. Sel kat sebelah kanan ni dia jadi kecil-kecil. Sel yang sebelah kiri ni akan jadi lebih panjang. Dan kesannya ialah pucuk ni dia akan, pertumbuhan dia tak sekata. Pertumbuhan dia tak sekata, di mana yang memanjang ni akan menyebabkan bengkok, menyebabkan pucuk tu akan bengkok ke arah cahaya. Sebab pemanjangan sel di sebelah kiri ni lebih melebihi daripada sebelah kanan. Sebelah kanan sel dia kecil-kecil je sebab tak ada oksin.
sebelah kiri sel tu memanjang. Okey. So sel yang bahagian teduh memanjang lebih cepat dari sebelah yang cerah dan menyebabkan koleoptil bengkok dan tumbuh ke arah cahaya. Okey. So oksin, cikgu kata dia sensitif kepada cahaya. Oksin meresap ke bawah. Sekarang ni oksin ni boleh meresap ke bahagian yang teduh sebab oksin tak nak cahaya. Okey, soalan 35. Berpandukan raja berikut, huraikan peranan oksin dalam pertumbuhan pucuk tumbuhan tomato. So ni ada juga dalam bioscore. Okey, muka surat 112. Okey. So yang pertama disuruh bincangkan peranan oksin dalam pertumbuhan pucuk. Okey, jawapannya cikgu bagi kat sini. Pucuk tomato membengkok ke arah rangsangan cahaya. Okey. Macam mana boleh membengkok tu? Oksin dihasilkan di hujung pucuk. Kita sebut dari segi oksin ni dihasilkan di hujung pucuk ataupun dekat koleoptil. Kemudian bila dia dihasilkan, oksin akan menjauhi cahaya sebab cahaya kat sini datang daripada satu arah. So oksin akan menjauhi cahaya dan berkumpul dekat bahagian yang teduh. So kat sinilah. Okay, yang teduh. Oksin meresap pada bahagian zon pemanjangan sel. Oleh kerana kawasan teduh mempunyai kepekatan oksin yang tinggi, maka pemanjangan sel lebih cepat di kawasan teduh. Jadi nampak tak ni dilukiskan sel dekat sebelah sini macam tadi juga memanjang. Lebih cepat daripada sel yang sebelah kanan. Ni yang biru tu, nampak saiz dia kecil-kecil. Okay. So maka pemanjangan sel lebih cepat di kawasan teduh berbanding kawasan yang terang sebab kekurangan oksin lah dekat bahagian yang kawasan terang. Dan kesannya pucuk tomato bertumbuh ke arah cahaya. Okay, so itu untuk fototropisme. Okay, kalau fototropisme kita keluarkan gambar pucuk untuk kita explain. Okay, next ialah geotropism. So untuk geotropism kita gunakan gambar ni sebenarnya. Okay, gambar biji benih yang ditanam dekat dalam tanah. Okay, so biji benih ni dia bukannya keluar akar je, dia ada keluar pucuk juga. So ada pucuk dengan akar. Okay. So untuk geotropism, satu eksperimen dijalankan. Anak benih diletakkan dengan pucuk dan akar mengufuk. Mengufuk tu maksudnya tadilah mula-mula dia macam ni je. Ni pucuk, yang ini akar kan. Okay. So mengufuk tu maksudnya mendata kan. Okay, ni pucuk, yang ini akar. Dalam keadaan yang gelap, tak ada cahaya. So memang pucuk tu tak respon pada cahaya sekarang ni. Dia nak kita uji dari segi gerak balas terhadap gravity. Geotropism ni ialah gerak balas terhadap rangsangan graviti dalam keadaan yang kat bawah tanah, tak ada cahaya. Okey, maka oksin akan meresap ke zon pemanjangan dan berkumpul di bahagian bawah hujung pucuk dan akar akibat tarikan graviti. Okey. Selepas beberapa hari, keputusan berikut diperolehi. Ini bukan keputusan dia lah. Kita tengok kat sini dulu. Okey, untuk geotropism, kita gunakan anak benih dan kita tanam dekat dalam tanah. Dalam tanah mana ada cahaya, tak ada cahaya. So sekarang ni kita bukan bincang pasal fototropism. Kita bincang tentang gravity.
oleh kerana apa ni? Bukan oleh kerana, sekejap. Okey, untuk anak benih ni, masa awal-awal dia keluar pucuk dengan akar tu, pucuk dengan akar tu dalam keadaan yang mengufuk. Ni mengufuk lah kan. Mengufuk. Dan kedua-dua hujung pucuk dengan akar ni merembeskan oksin. So masa oksin dirembeskan dekat hujung koleoptil, sekarang ni koleoptil dia dekat hujung ni. Ni dengan sini. Okey, koleoptil rembeskan oksin, oksin akan bergerak ke zon pemanjangan. Tapi disebabkan oleh graviti, oksin ni dia akan tarikan graviti menyebabkan oksin terkumpul kat bawah. Ni kat sini. Kat bawah. Bawah tu, yang ni atas lah kita consider. Yang ini bawah. So oksin banyak terkumpul di bawah disebabkan oleh graviti, tarikan graviti. Sama juga dengan bahagian akar. Okey. So apa yang berlaku untuk pucuk apabila oksin banyak dekat sel-sel yang sebelah bawah ni, maka sel yang dekat sebelah bawah akan mengalami pemanjangan melebihi daripada bahagian atas. Ni cikgu warnakan Yang bawah ni warna hijau, yang atas ni warna kuning. Macam tu. Okey. So, sel dekat bawah mengalami pemanjangan. So, apa yang berlaku? Okey. Katakanlah ni bawah lebih panjang sebab ada oksin. Sel dia memanjang. Yang atas pendek. Okey. So, pucuk ni oleh kerana sebahagian bawah dia lebih panjang, atas dia lebih pendek, so dia akan bengkok ke atas. Okey. Sebab yang ini kecil. So pucuk akan menunjukkan geotropisme positif ke negatif? Geotropisme negatif lah, sebab geo untuk graviti. Graviti tarikan dia ke bawah. Sekarang ni dia lawan tarikan graviti, maka pucuk menunjukkan geotropisme negatif. Okey. Untuk bahagian akar pula, okey, akar ni pun sama, oksin dia duduk dekat bawah disebabkan graviti tu menyebabkan dia terkumpul dekat bahagian bawah akar tu. Kemudian apa yang berlaku adalah bertentangan. Akar kalau ada banyak oksin, dia akan merencatkan pemanjangan. So, apa yang berlaku ialah untuk akar, bawah banyak oksin. So, sel dekat bawah ni saiz dia kecil. Yang tak ada oksin dekat atas ni, dia akan memanjang melebihi daripada bahagian bawah. Okey. So, apa yang berlaku ialah akar ni akan terbengkok ke bawah sebab sel atas dia lagi panjang daripada sel yang bawah. Okey. So, sebab tu akar menunjukkan geotropisme positif. Sebab dia follow mengikut tarikan graviti kat bawah, ke bawah. Okey. So, kesan dia bertentangan. Pucuk tumbuh ke atas menunjukkan geotropisme negatif, manakala akar tumbuh ke bawah menunjukkan dia adalah geotropisme positif. Okey. So, itulah yang berlaku kepada pucuk, kepada anak benih yang mengeluarkan pucuk dengan akar.
So macam mana kita nak bincang nak tulis nanti dalam esei ke, boleh jadi 10 markah ni. Okey, 5 untuk pucuk, 5 untuk akar, jadi 10 markah. So berdasarkan pemerhatian dalam rajah di atas, guna rajah yang tadi juga. Okey, rajah ni terangkan kenapa akar menunjukkan geotropisme positif, manakala pucuk menunjukkan geotropisme negatif. Okey, yang pertama, kepekatan oksin yang tinggi di hujung akar merencatkan pemanjangan sel. Okey, untuk jawapan ni dia bincang akar dulu. Cikgu explain pucuk dulu. Tapi untuk yang jawapan tu dia bincangkan tentang akar dulu. Maksudnya yang ni dulu. Okey. Dia bincang untuk hujung akar. Kepekatan oksin yang tinggi di hujung akar akan merencatkan pemanjangan sel. Ayat ni lah yang awak kena tulis dalam exam. Hujung akar merencat pemanjangan sel. Oleh itu bahagian atas hujung akar di mana kepekatan oksin yang rendah merangsang pemanjangan sel. Atas merangsang pemanjangan sel dengan lebih cepat. Maksudnya sel dekat atas memanjang dengan lebih cepat. Maka akar membengkok dan tumbuh ke bawah menunjukkan geotropisme positif. Okey. So P1, P2, P3 ni untuk akar explanation dia. Untuk P4, kepekatan oksin yang tinggi di hujung pucuk merangsang pemanjangan sel. Oleh itu bahagian bawah hujung pucuk di mana kepekatan oksin tinggi merangsang pemanjangan sel dengan lebih cepat, maka pucuk membengkok dan tumbuh ke atas, menunjukkan dia adalah geotropisme negatif. Okay, so P1, P4, P5, P6 ni dia bincangkan tentang pucuk. So penerangan terbaliklah dengan penerangan cikgu tadi sama je. Okey, next ialah penggunaan hormon dalam pertanian. Okay, hormon oksin ni bila dah banyak kajian dibuat, apakah peranan oksin kepada pokok? Okey. So petani-petani pun menggunakanlah sebagai satu cara untuk membantu mereka meningkatkan dia punya kualiti ke kan, kualiti hasil pertanian mereka. So contohnya, okey, hormon oksin boleh membantu dalam pembentukan buah tanpa persenyawaan. Okey, pokok buah-buah tu boleh rangsang pertumbuhannya tanpa ada berlaku persenyawaan. Dengan cara oksin disembur pada stigma dan ovari bunga. So dia rangsang pertumbuhan dekat situ. Ovari berkembang tanpa proses persenyawaan untuk membentuk buah tanpa biji. Proses ini dipanggil partenokarpi. Okay, so ini selalu disoal. Partenokarpi, apa partenokarpi ni? Iaitu penghasilan buah tanpa biji. Banyak dah dekat dalam pasaran sekarang, dekat kedai tu kita boleh beli buah tanpa biji. Contohnya buah jambu kan, jambu batu tu, tembikai. Kalau dulu cikgu kecil-kecil makan tembikai, banyak biji warna hitam tu. Kalau makan tu susah nak kena buang kan biji dia. Tapi sekarang ni sedap makan tembikai sebab semuanya isi je kan. So antara hasil daripada partenokarpi ni. Okey, yang seterusnya ialah pertumbuhan akar adventitus, menggalakkan pertumbuhan akar pada keratan batang. Banyak betul typo, keratan batang. Pembentukan tumbuhan yang rendah dan gimbun. Pemotongan hujung pucuk untuk mengurangkan aras oksin menyebabkan tunas sisi tumbuh ke sisi dan pokok menjadi rimbun. Ini
pun pokok jadi rendang je lah kan. Dan dia tak naik tinggi. Okay, so ini ialah akar adventitus, akar sisi. Ini contoh buah tanpa biji ataupun istilah yang selalu kita gunakan ialah Parthenocarpi. Selalu keluar exam buah tanpa biji, anggur, betik kan. So senang nak makan lah kan, tak perlu buang biji dia. Okay, selain daripada tu, auksin juga digunakan untuk membuat racun rumpai. Peranan auksin juga digunakan sebagai racun rumpai tadi. Kepekatan auksin yang tinggi boleh membunuh tumbuhan, terutamanya dia merencatkan pemanjangan akar lah kan. Dan pertumbuhan tanaman, pekebun menggunakan auksin untuk merangsang pemanjangan sel dan mempercepatkan pertumbuhan tanaman. So kalau dulu ambil masa untuk pokok tu bertumbuh, sekarang ni kita spray je hormon, so pokok tu akan cepat bertumbuh. Okay, hormon yang kedua ialah Atilina, merangsang pemasakan buah dengan cepat. Okay, so ini kalau nota kita tengok pada bioskop. Ada banyak lagi hormon-hormon lain, so cikgu minta awak carilah. Ada gibberellin, ada beberapa hormon lain, cytokinin. Okay, so boleh cuba cari dan juga lengkapkan bioskop anda sebelum sekolah ni mula. Lengkapkanlah buku-buku bioskop tu. So kalau ada apa-apa boleh PM cikgu lah. So sekian saja untuk tajuk hormon tumbuhan untuk kali ni. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.